surah. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Katanya, man qara'a 10 ayatin min suratil Baqarah fi lailah, lam yadkhul dhalika al-bait syaitanun tilka al-lailah hatta yusbiha. Barang siapa membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah, dari manusia soleh, manusia beramal dengan Al-Quran. Kata Nabi, siapa-siapa yang baca 10 ayat dari surah Al-Baqarah pada satu malam, maka rumah tersebut tidak akan dimasuki syaitan pada malam tersebut hingga waktu pagi. Apa ayat itu? Arba'an min awwaliha, 4 ayat pertama di surah Al-Baqarah, Lam Mim sampai ulaika humul muflihun. Sehingga ulama kata 5 ayat. Lam Mim dikira 1 ayat. Wa ulaika humul muflihun ayat yang kelima. Wa ayatul kursi. Dan ayat kursi. Jangan tinggal kita lepas sembahyang aku cabut, tak baca ayat kursi. Jangan. Bapa ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ayataini ba'daha, 2 ayat selepas ayat kursi. La ikraha fid din dan Allahu waliyul ladina amanu, 2 ayat selepas ayat kursi. Jangan tinggal. Ini antara ayat-ayat penting. Ayat-ayat muhimmat. Ada orang kata, saya dah tak boleh nak baca Quran, 30 juzuk tak boleh nak baca. Janganlah tinggal semua. Buat, ambil dia jadi amalan. Mudah-mudahan kita akan dapat kebaikan. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila syarafin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى أرواح أزواجه وذريته والصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولمشائخنا ولمعلمينا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul Azim. Yang berusaha mengurusi barisan ahli dan kuasa, Sahabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan muslimin muslimat, ibu-ibu ayah yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sama-sama kita rafa'kan memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah mempertemukan kita sekali lagi di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan yang baik,
pertemuan yang diberkati, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama, 5-6 bulan, saya dijemput sekali lagi untuk bersama dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang nak saya sampaikan, dan juga ada manfaat untuk diri saya yang menyampaikan. Mudah-mudahan dikira sebagai satu amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya nak berkongsi baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa kelebihan manusia yang ada dunia jadi manusia yang baik. Dia jadi orang soleh ada dunia, dia akan dapat kelebihan. Contohnya tuan, orang yang soleh ini maksudnya orang yang beriman dan orang yang melakukan amal soleh. Ini ciri-ciri manusia yang soleh. Kalau dia beriman dan melakukan amal soleh, dia pasti akan menjadi manusia yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, khususnya di hari akhirat nanti. Sebagaimana yang disebutkan, antaranya manusia soleh dan dunia tuan, orang yang rajin berpuasa contohnya. Ini dan kita ada keadaan Ramadan, bulan yang mengajar kita, bulan yang sangat dinanti-nantikan kedatangannya oleh orang yang beriman untuk banyak lipat gandakan amal soleh. Orang soleh ni disebut orang-orang yang rajin berpuasa, termasuk kategori orang soleh. Dia pasti akan dapat ganjaran yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat, yaitu masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala melalui pintu Ar-Rayyan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya dengan sabdanya, fil jannati thamaniyatu abwab. Kata Nabi, di dalam syurga itu ada 8 pintu. Fiha, banyak-banyak pintu itu, ada satu pintu babun, satu pintu kata Nabi, yusamma Ar-Rayyan, dinama dengan nama Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa as-shaimun. Pintu itu tidak akan dimasuki melainkan orang-orang di dunia menjadi orang yang berpuasa. Puasa Ramadan, puasa sunat-sunat yang lain, puasa 9 Ashura, 10 Ashura, Tasu'a, Ashura dan sebagainya, puasa Isnin Khamis. Saya mungkin boleh menyebut, nak buat mungkin tak dapat. Ada puasa Ramadan, 10 Ramadan, puasa 6 Syawal. Ini maksud kategori orang yang rajin berpuasa. Selain puasa Ramadan, dia tak tinggal. Dia juga puasa-puasa sunat dibuat, mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini manusia yang diperakui akan dapat keistimewaan pada hari kiamat dengan masuk syurga melalui pintu Ar-Rayyan. Tuan, ada orang manusia soleh atas dunia ini, dia di hari akhirat menjadi manusia yang istimewa. Karena di dunia dia jadi orang yang ahli salat, orang yang ahli sembahyang. Ini pun kategori manusia soleh atas dunia. Atas dunia kalau dia orang yang hanya sembahyang, solat yang fardu dia tak pernah tinggal. Dia juga tidak meninggalkan salat sunat rawatib, salat-salat yang mengiringi salat fardu. Contohnya kita sembahyang selepas sebelum salat subuh, sembahyang salat sunat fajar atau sembahyang salat sunat subuh, dia tak pernah tinggal. Atau dia orang yang melakukan salat sunat duha, atau melakukan salat sunat sebelum dan selepas zuhur. Dia ada manusia yang pastinya dapat jaminan janji Nabi SAW masuk dalam syurga. Orang istimewa, orang saleh ini akan dipanggil masuk dalam syurga Allah melalui pintu sembahyang, babu salat. Ada orang yang manusia saleh atas dunia, dia juga akan dapat istimewaan pada hari kiamat, akan dipanggil melalui pintu babu sadaqah. Kita pernah dengar tentang orang saleh, orang yang rajin bantu orang rajin sedekah, infak harta daripada jalan Allah. Kan? Orang tak ramai ada dunia ni, tapi ada orang yang masih hidup. Contohnya Syed Liu contohnya. Kita ribat macam dia, tapi jangan kutuk dia. Jangan duduk cakap-cakap benda yang negatif pasal dia. Karena dia bantu. Dia salah seorang yang ada kemampuan, dia bantu. Dia ni orang yang rajin infakkan harta dia.
dia pasti akan dapat jaminan, janji baik menjadi manusia saleh ketika mana dibangkitkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang nak jadi ahli sedekah ni bukan nanti orang kaya. Kadang-kadang ada orang yang gaji kecil je, gaji 1,800 je, gaji 2,000 je. Tapi kalau makan dengan dia, kita tak sempat nak bayar. Dia tolong bayar bagi pihak kita. Kita sempat sampai, Ustaz, saya dah selesai bayar tu Ustaz. Ada orang macam ni. Dia juga akan dapat janji baik, kerana di dunia ni dia tidak loket, dia tak kerekut nak belanja orang, kan? Dia ada kemampuan, walaupun sedikit dia bantu cara kemampuan yang dia ada. Di manusia soleh, dia pasti akan dapat janji baik ketika mana dibangkit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang yang di dunia ni, orang yang berjuang pada jalan Allah, mati syahid di medan jihad, juga diberi janji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam manusia soleh. Atas dunia dia jadi orang yang berkuat berjuang di jalan Allah, para nabi, para rasul, para sahabat yang bersama dengan Nabi memperjuangkan agama ini. Sama ada mati di medan jihad atau berjuang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mati tak kati pun, tapi rekod perjuangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti juga dapat ganjaran ni. Sebagaimana yang disebutkan, yang diperakui, yang diberi keiktirafan, yang diberi hak istimewaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang masyhur yang biasa kita banyak dengar dengan baca hadis ini. Hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahawa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan sabdanya, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah." Siapa-siapa yang menginfakkan hartanya sepasang, hartanya pada jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu syurga. Pintu syurga dia akan panggil dia pada hari kiamat. Ini istimewanya manusia yang menginfakkan harta pada jalan Allah. Panggil macam mana? Ya Abdullah, wahai hamba Allah, hada khair. Inilah kebaikan. Inilah kebaikan yang pernah kau buat di dunia. Hari ini kamu akan dapat melihat kebaikan itu. Dia jadi manusia yang saleh, dia akan dapat kelebihan itu, kebaikan yang dia pernah buat di dunia. Faman kana min ahli salah du'iya min babi salah. Siapa-siapa dulu jadi ahli sembahyang, rajin sembahyang, dia akan dipanggil masuk pintu syurga melalui pintu babus salah, pintu sembahyang. Wa man kana min ahli al-jihad du'iya min babil jihad. Sesiapa yang di dunia dia orang yang keluar berjihad pada jalan Allah di hari akhirat nanti, pintu jihad, babul jihad akan panggil dia masuk dari pintu itu. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babil rayyan. Siapa-siapa di dunia jadi orang yang rajin berpuasa, di hari akhirat dia akan dipanggil masuk syurga dari pintu babul rayyan. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Orang yang rajin bersedekah di dunia jadi ahli sedekah, pintu sedekah di syurga akan panggil dia masuk dari pintu itu. Tuan-tuan, nak beritahu kita ni nak masuk syurga, tiap-tiap orang ni dia ada amalan-amalan tertentu. Tuan, dengan amalan itulah dia dapat redha dan rahmat Allah, dia akan dapat syurga oleh pintu-pintu yang dijanjikan oleh Nabi SAW di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana setiap kita tak sama. Ada orang yang dia sembahyang 2 waktu, tapi solat sunat jarang-jarang dia buat, tapi dia rajin bersedekah. Ada orang yang dia sembahyang fardu dia tak tinggal, biasa-biasa saja, tapi sembahyang rajin puasa dia juga. Ada orang yang dia sembahyang fardu dia tak tinggal, dia menjadi orang yang bila mana dipanggil saja untuk berjihad pada jalan Allah, dia keluar untuk berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut tuan-tuan, sebab amalan kita tak sama. Amalan kita berdasarkan iman kita. Kalau amalan kita kuat, iman kita kuat, kita pasti akan kuat melakukan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara manusia yang soleh dan manusia yang istimewa
Pada hari akhirat nanti disebut juga sebagai orang ahlul Quran. Ini juga disebut orang yang akan mendapat kelebihan dan kelebihan dan kelebihan pada hari kiamat, itu orang ahlul Quran. Orang yang dirinya dekat dengan Al-Quran, orang yang sentiasa membaca Al-Quran, orang yang sentiasa mendekatkan dirinya membaca, setiap hari baca Al-Quran, mentadabbur ayat-ayat kandungan Al-Quran, dia juga akan dapat janji baik. Manusia soleh di dunia, dia akan dapat kebaikan dan kebaikan demi kebaikan pada hari kiamat. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, Al-Quran ini akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat. Untuk bulan yang akan datang ni, untuk bulan Ramadan, sepatutnya bulan Syaban atau bulan Rajab yang lalu kita dah gerak baca Quran, dah mula bergerak. Bukan setakat G1, G2, masuk G3 dah untuk Al-Quran. Dah mula baca. Kerana sebab apa? Janji Allah, janji Rasul dipasti akan ditunaikan kepada orang-orang baik, orang-orang yang dekat dirinya dengan Al-Quran. Sebagaimana Nabi sebutkan hadis daripada Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan sabdanya, "Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafi'an, sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya dengan tadabbur dan mengamalkannya. Kata Nabi, Iqra'uz Zahrawain, baca dua surah yang bercahaya, dua surah yang ada dua cahaya, Al-Baqarah wa surah Ali Imran. Kata Nabi, bacalah dua surah yang istimewa yang ada dua cahaya, surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. Kata Nabi, bacalah dua surah ini, dua surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat seperti dua awan, atau seperti dua cahaya sinar matahari, atau seperti dua ekor burung yang membentangkan sayapnya. Kedua-duanya akan menjadi pembela bagi mereka yang mari membaca dua surah tersebut. Dan Nabi sebut, nak ingatkan kita surah Baqarah dan surah Al-Imran, jangan tinggal. Apa tuan-tuan istimewanya surah Al-Baqarah? Apa istimewanya surah Al-Imran? Tuan-tuan, disebut tuan-tuan, hari ni orang yang jiwanya kosong. Berlaku banyak kali lah saya tengok orang-orang yang jiwanya kosong, rumah-rumah yang tak rajin dibaca Al-Quran. Dia keluar rumah, dia nak beli rumah, dia tak berani. Dia takut nampak benda dalam rumah, dia tunggu dia nak masuk dalam rumah. Ada panggil, pergi tengok apa, dia ajak kita pergi tengok rumah dia. Dia nak balik tak berani. Masuk tengok rumah dia, kita pun takut, seram sejuk kita. Gambar macam-macam dalam rumah. Tanya rumah ni tak ajar baca Al-Quran. Oh, tak pernah baca Al-Quran. Rumah penuh dengan karaoke dan sebagainya. Berlaku dalam masyarakat kita. Akhirnya siapa yang duduk dengan dia? Makhluk-makhluk yang tak diundang duduk dengan dia, menjadi kawan dengan dia. Akhirnya dia takut nak bagi rumah. Disebut, berkata Nabi, surah ni, surah Baqarah, surah Al-Imran ni, siapa yang baca surah ini, malaikat syaitan tidak akan duduk dalam rumahnya. Dia dibaca satu malam surah ini, syaitan tidak akan duduk dalam rumah itu sehingga waktu pagi. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara kelebihan surah Al-Baqarah yang Nabi sebut ni, tuan-tuan, ni Nabi sebut, Nabi nak ingatkan kita jangan tinggal surah ini. Maksud surah, hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Katanya, man qara'a 10 ayatin min suratil Baqarah fi laylah, lam yadkhul dhalika al-bayt syaitanun tilka al-laylah hatta yusbiha. Barang siapa membaca
10 ayat dari surah Al-Baqarah. Dari manusia soleh, manusia beramal dengan Al-Quran. Kata Nabi, siapa-siapa yang baca 10 ayat dari surah Al-Baqarah pada satu malam, maka rumah tersebut tidak akan dimasuki syaitan pada malam tersebut hingga waktu pagi. Apa ayat itu? Arba'an min awwaliha, 4 ayat pertama di surah Al-Baqarah. Lam mim sampai ulaika humul muflihun. Sehingga ulama kata 5 ayat. Lam mim dikira 1 ayat. Wa ulaika humul muflihun, ayat yang kelima. Wa ayatul kursi. Dan ayat kursi. Jangan tinggal kita lepas sembahyang aku cabut tak baca ayat kursi. Jangan. Bapa ni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ayataini ba'daha, 2 ayat selepas ayat kursi. La ikraha fid din dan Allahu waliyul ladina amanu, 2 ayat selepas ayat kursi. Jangan tinggal. Ini antara ayat-ayat penting. Ayat-ayat muhimmat. Ada orang kata saya dah tak boleh nak baca Quran, 30 juzuk tak boleh nak baca. Janganlah tinggal semua. Buat, ambil dia jadi amalan. Mudah-mudahan kita akan dapat kebaikan. Sebagaimana kata Nabi, ayat kursi ini hadis dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu. Katanya Nabi SAW bersabda, man qara'a ayatul kursi dumura kulli salat lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamuta. Barang sesiapa yang membaca ayat kursi setiap kali selepas salat, yang ini dijadikan wirid dalam sembahyangnya. Selepas sembahyang, astagfirullahaladzim, jangan tengok ayat kursi. Sebab apa kata Nabi? Tidak dapat yang menghalangnya dari memasuki syurga kecuali mati. Maksudnya, kalau dia mati, dia masuk syurga dengan jadi amalan kan ayat kursi dan selepas dia sembahyang. Jadi wirid, nak jadi wirid, amalan yang mengiringi solat. Selepas solat-solat yang kita buat, jangan tinggal ayat kursi. Dan apa Nabi kata? Sebenarnya ayat ini ayat-ayat bercahaya. Ayat di hari akhirat kita ni kelihatan bercahaya, akan datang bagaikan cahaya. Dan kata Nabi, wa thalatun khawatimuha, ada 3 ayat lagi. Ada 10 ayat. 4 ayat pertama, ayat kursi ayat kelima, 2 ayat selepas 2 ayat selepas ayat kursi, 7 ayat dan 3 ayat terakhir. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Biasa kita baca dalam tahlil kita kan. Amana Rasul dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. 10 ayat ni dia akan dapat kebaikan dan kebaikan, fadilat yang sangat besar pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu tuan, orang yang soleh, orang yang beramal dengan Al-Quran ini disebutkan juga orang yang akan dapat menyelamatkan dirinya daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala, azab kubur dan azab kubur. Kita tak tahu saat mana kita, bila mana kita mati, kita tak tahu macam mana keadaan kita di alam barzakh sana. Hari pertama kita dikebumikan, kita berada di alam barzakh, kita tak tahu macam mana suasana keadaannya. Kalau kita nak selamat daripada azab kubur, bacalah Al-Quran. Khususnya baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tuan, apa Nabi sebut? Ini nak kena jadi amalan. Kita hidup ni kita tak pasti bila kita nak mati. Kalau kita rajin beramal dengan surah Al-Mulk, kita akan dapat janji baik ni, janji yang disebutkan, janji Allah dan janji Rasul kepada orang yang beriman. Orang soleh, orang yang beriman, dia akan dapat kebaikan dan kebaikan. Kenapa Al-Quran ni tuan-tuan, surah Al-Mulk yang kita baca ni, saat kita tuan-tuan, kita ni banyak dosa, tak tahu banyak dosa kita buat, kita tak tahu banyak mana dosa kita buat. Malaikat muka nakir ni dia mari nak godam kita je tuan. Memang kerja dia nak godam. Dia tanya tak boleh, dia godam. Ni memang kerja dia. Tapi disebutkan oleh para ulama, kalau kita hanya baca Al-Quran, Al-Quran yang akan datang menjadi peguam bela di hadapan malaikat. Saat dia tanya kita tak boleh nak jawab, Al-Quran yang akan datang, kalau malaikat berada di hujung kepala, dia akan duduk di bahagian kepala. Malaikat nak pukul di bahagian kaki, dia mari duduk di bahagian kaki. Dia akan berhujah di hadapan malaikat, orang ini aku minta izin, aku dapat keizinan untuk membelanya pada hari ini. Karena di dunia dulu dia hanya baca Al-Quran.
Khususnya tuan disebutkan surah Al-Mulk, sebagaimana Nabi menyebutkan hadis pada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan sabdanya, minal Qur'ani, kata Nabi, dan terdapat satu surah dalam Al-Quran, suratun, ada satu surah 30 ayat, 30 ayat, syafa'at li rajulin hatta ghufira lah. Surah ini dapat memberi syafaat kepada pembacanya sehingga dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surah Al-Mulk. Tuan ni yang Nabi sebut, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Nak beritahu beramal dengan surah ini, mudah-mudahan kita selamat di alam barzakh. Guru saya pernah menyebutkan, dan orang yang istimewa yang jaga Al-Quran ini, dia orang yang menjadi orang baik ni, orang yang beramal dengan Al-Quran, sama ada dia mengajar atau dia belajar Al-Quran, dia akan dapat kelebihan. Tak berlaku kiamat lagi, berada di alam barzakh. Bahkan katanya orang yang berada di atas dunia, ni orang yang belajar Al-Quran, dia dapat keistimewaan, dia akan dapat kelebihan dan kelebihan. Orang yang disanjung tinggi oleh orang ni, oleh ahli Quran. Saat dia mati, guru saya pernah menyebutkan di kampung-kampung, guru Al-Quran, dia dah mati berapa lama. Satu hari orang anak alih kubur dia, ahli kubur di kampung-kampung aja, kerja dia ngajar Al-Quran. Orang ahli kubur dia, mungkin kubur dah terlalu padat, nak ada bagi susun, bagi cantik balik, bagi rapat-rapat sikit. Orang ahli kubur, orang dah korek kubur, tengok jenazah macam baru dikuburkan. Tak ada kesan dimakan tanah dan sebagainya, ulat, tak ada kesan. Apa ni dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat kelebihan. Dan nak beritahu tuan-tuan, orang yang mengajar Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran, dia pasti akan dapat kelebihan ini. Tuan yang dikasihi dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu tuan-tuan, orang yang dirinya orang soleh, yang dekat diri dengan Al-Quran, juga disebutkan dia akan memberi syafaat kepada mak dan ayah. Ini janji Nabi, janji Nabi dan janji Allah Subhanahu wa taala. Kita ada anak cici, ada anak yang ada kemampuan untuk menghafaz Al-Quran, bagi dia orang hafal Al-Quran. Hantar mak Hafiz ni tuan. Jangan rasa pandang ringan dengan perkara ini. Mungkin satu hari kita di hari akhirat nanti kita akan dapat kelebihan. Karena anak-anak yang hafaz Al-Quran ini, dia akan memberi syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala kepada ibu dan ayahnya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Muaz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu taala anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a al-Quran wa 'amila bima fihi, sesiapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, ulbisa walidahu dajan yaumal qiyamah, mak ayahnya akan dipakaikan satu mahkota yang indah pada hari kiamat. Dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum. Kata Nabi, mahkota itu cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari yang berada dalam rumah kamu. Ini Nabi sebut, mak ayah yang akan dipakai ke mahkota istimewa pada hari kiamat. Kerana anak dia pakai di dunia dulu jadi ahli Quran, menghafaz, beramal dan sebagainya, dia akan diberi istimewaan kepada mak dan ayah dia. Kata Nabi, fama dhannukum billadhi 'amila bihadha, bagaimana agaknya ganjaran orang-orang yang mengamalnya sendiri. Kalau orang itu beramal, orang yang hafaz Al-Quran, orang yang beramal dengan Al-Quran, dia akan pasti lebih daripada itu. Kerana mak ayah dia pun dapat kelebihan, anak dia apatah lagi anaknya sendiri pun akan dapat lebih kelebihan istimewaan pada hari kiamat. Tuan-tuan, kita ada anak atau kita ada cucu, tuan-tuan, support, ajak, hantar orang belajar Al-Quran, mudah-mudahan kita dapat kelebihan ini.
Dan Nabi juga sebut hadis daripada Buraidah al-Aslami radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yudha'u 'ala ra'sihi tajul waqar." Akan dipakaikan di kepalanya mahkota. Wa yuksa walidahu hullataini la yuqawwamu lahumma ahlud dunya. Dan kedua ibu bapanya akan diberi penghiasan yang tidak boleh dinilai oleh penduduk dunia. Sangat bernilai mahkota itu, tanda kemuliaan, penghormatan dan kemuliaan, keistimewaan orang yang di dunia dulu jadi manusia soleh, manusia dekat dengan Al-Quran. Bukan setakat dia, mak ayah dia dapat istimewaan juga. Fayaqulani, mak ayah dia kata, bima kusina hadihi, dengan sebab apa kami dipakaikan dengan mahkota kemuliaan ini. Fayuqalu, maka dikatakan kepada mereka, bi akhdhi waladikum al-Quran, dengan sebab kamu dapat perkara ini, kamu dapat keistimewaan ini kerana anak kamu dulu mempelajari Al-Quran. Thumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada anaknya, iqra' was'ad fi darajatil jannah wa ghurafiha fa huwa fi sa'udin ma dama yaqra'u hada kana aw tartila. Maka dikatakan kepadanya, anak-anak yang hafal Quran, dia dapat kemuliaan, dia bawa mak ayah dia sekali. Dikatakan bacalah dan naiklah ke tingkat syurga. Di bilik-biliknya dia akan terus naik selama dia membaca Al-Quran itu. Entah, istimewa. Istimewa anak-anak yang hafal Al-Quran. Istimewa kalau ada anak cucu kita yang menghafal Al-Quran, amal dengan Al-Quran. Sebab dia janji Allah, janji Nabi SAW yang pasti ditunaikan, yang pasti akan diberikan kepada kita semua. Tuan yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara tuan, ada kita ni tuan, kita tak boleh nak hafal Quran, tak boleh nak baca semua, tak boleh nak ingat semua. Tapi sebagaimana saya sebut pada awal tadi, jangan tinggal surah-surah muhimmah, surah-surah tertentu dalam Al-Quran. Tuan, disebutkan entah kalau kita nak dapat kelebihan menjadi manusia soleh, diiktiraf sebagai manusia soleh, manusia soleh di akhir zaman, manusia soleh ketika mana dibangkitkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti, ialah manusia yang beramal dengan surah-surah yang dia mampu baca. Jangan tinggal antara surah-surah yang kita kena buat, yang kita kena selalu jadikan panduan, pedoman bacaan kita, bacaan rutin harian. Antaranya disebut oleh para ulama surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Kemudian musim pesan setiap kali nak berkuliah jangan tinggal surah Al-Fatihah. Bukan jadi amalan. Siapa setiap kuliah tak tinggal surah ini, baca dulu. Adakan buat Nabi SAW, buat para sahabat, buat ahli keluarga Nabi, buat para alim ulama, buat isteri kita, keluarga kita, mak ayah kita, anak-anak kita. Adakan surah Fatihah ini. Mudah-mudahan sampai bacaan ini kepada mereka. Sebab saya pernah dengar Ustaz Datuk Badi Syah sebut, sebelum almarhum Ustaz Ismail Kamus meninggal dunia, dia tak mati lagi masa tu, dia sedang menunaikan umrah. Tapi hari itu orang bercerita pasal dia dah mati. Dia tak mati lagi, orang kata dia dah mati. Bila mana dia, orang sebut dia dah mati, ramai-ramai orang ni dulu hadiah Fatihah Al-Fatihah. Dia rasa hari itu dia kata, sebab apa rasa kenyang pada hari ini. Kenyang, tak rasa lapar. Di Malaysia ni orang dah heboh pasal dia dah mati. Sedangkan dia tak mati lagi, dia masih hidup. Nak beritahu bacaan Fatihah yang dihadiahkan ikhlas daripada orang ramai kepada kita. Sama ada kita hidup atau mati, kita akan dapat hadiah itu, hadiah bacaan itu sampai kepada si dia lah. Dia nak hadiah kepada siapa, kita nak kirim kepada siapa, kan sampai. Tuan ni nak kita kelebihan Al-Quran ini. Al-Quran surah Al-Fatihah ini dia sangat banyak kelebihan. Tuan disebut oleh para ulama berdasarkan hadis Nabi, Al-Fatihah ini dibaca dalam sembahyang. Kalau disuruh baca dalam sembahyang, sudah pasti kelebihannya juga dapat bila mana kita baca di luar sembahyang. Nabi sebut apa? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sembahyang bagi orang yang tak baca surah Fatihah. Maksudnya rukun sembahyang Fatihah ni. Kalau dalam sembahyang sebagai rukun, di luar sembahyang kalau kita beramal
dia akan dapat kelebihan. Kenapa disebut? Antara kelebihan surah Al-Fatihah ini disebutkan Allah mengutuskan malaikat yang belum pernah turun ke bumi dan terus melewati pintu langit yang belum pernah dibuka ketika mana turunnya surah ini, surah Al-Fatihah. Tuan, sebagaimana Nabi sebutkan hadis pada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya bainama Jibril qa'idun 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala hadha babun min as-sama' futiha al-yawm lam yuftah qattun ila al-yawm. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa saat Jibril duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendengar ada satu suara di atasnya. Maka dia pun angkat kepala, Nabi angkat kepala Nabi, Jibril angkat kepalanya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan suara ini apa, disebutkan hadza babun minas sama', hari ini satu pintu di langit dibuka. Tidak pernah dibuka pintu itu melainkan pada hari ini. Fanazala minhu malakun, hari ini seorang malaikat akan turun di pintu itu. Malaikat itu pula tak pernah turun ke bumi, hari ini dia turun. Faqala hadha malakun nazala ila al-ardi lam yanzil qattun ila al-yawm fasallama wa qala abshir bi nuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak fatihatul kitab wa khawatimu suratil baqarah la taqra'a biharfin minhuma illa u'titahu. Kata Nabi, malaikat diturun. Dia tak pernah turun sebelum pada ini, tapi dia turun bersama dengan dua surah yang penting. Dia turun menyampaikan salam dan menceritakan kabar gembira. Berilah kabar gembira kepada dua cahaya, dua surah ini yang tidak pernah diberikan kepada selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surah ini tak pernah turun pada nabi-nabi lain selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu surah Al-Fatihah dan dua surah terakhir daripada surah Al-Baqarah. Tidaklah kamu baca satu huruf daripada dua surah ini, melainkan kamu akan dapat kurniakan kelebihan dan kelebihan bersama bacaan surah ini. Dan disebut tuan, banyaklah kalau kita nak sebut tentang surah Al-Baqarah ini, sangat besar, tak habis nak cerita malam ini. Istimewanya surah Al-Fatihah, istimewanya surah Al-Baqarah, karena dia surah-surah penting, surah-surah yang sangat istimewa. Kita kena beramal. Sehingga disebutkan oleh para ulama, orang yang nak dapat hajat, nak tunaikan hajat, kena buat sesuatu garang supaya susah. Beramallah dengan surah Al-Fatihah. Baca berapa kali? Ada baca 9 kali. Ada ulama kata baca 40 kali. Saya ditunaikan segala hajat. Kamu nak minta apa dengan Allah, Allah akan bukakan pintu jalan untuk kamu dapat urusan, dapat selesaikan urusan itu dengan mudah. Kerana Fatihah ni maksud pembuka kepada kitab Al-Quran. Ada masalah, anak tak dengar cakap, degil dan sebagainya. Kalau Fatihah ni baca dah ada kepada anak kita, sebut nama dia pasti akan dapat sesuatu daripada hajat yang kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, selain daripada itu, surah Al-Baqarah tuan yang saya baca pada awal tadi, kelebihan orang hari ini orang nak bomo, nak perubatan Islam, nak merawat diri tuan, kita kena rajin baca tuan surah ni. Jangan tinggal surah Al-Baqarah, kerana dia merupakan ayat manzil, ayat pendinding, ayat kubu kepada kita daripada dengan sihir dan sebagainya, dan penyakit-penyakit rohani, penyakit-penyakit batin yang kita tak tahu. Kerana manusia ni di akhir zaman ni, orang yang kembali kepada dunia sihir. Dia tak suka orang tu, dia buat sihir, cari tu bomo siam ke, buat tu kan. Kena orang nampak dia tu mereka laku sikit ya, habis. Kalau kita tak beramal, contohnya
tak baca surah Fatihah, tak baca surah Al-Baqarah, pasti kita kena dengan penyakit ni, penyakit batin, penyakit rohani ni, penyakit yang datang hingga pada seseorang menyebabkan seorang tu tak pergi jumpa doktor tak dapat detect sakit apa. Tapi dia setiap hari lemah akhirnya mati gitu saja. Sebab dalam dirinya tak ada isi Al-Quran dalam diri, jiwa kosong. Bukan. InsyaAllah maksudlah. Cukup sadar itu dah kot yang saya dapat berkongsi dengan tuan-tuan pada malam ini. Cuma saya nak ingatkan tuan-tuan, selain daripada surah akhirnya, selain daripada surah Al-Baqarah dan Fatihah, jangan juga tinggal tiga surah penting. Tiga surah penting yang disebutkan: surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Dan ini tiga surah penting, surah terakhir daripada Al-Quran. Dan tiga ini juga ada istimewanya. Orang yang penyakit was-was contohnya, saya pernah tengok orang penyakit was-was ni ambil wuduk dalam kolak, dia basah baju-baju. Selagi air itu orang ambil, air itu tak tenang, dia tak boleh ambil wuduk. Kepung air, orang lebih tenang. Allah, sampai macam tu. Tanya sebab apa? Sebab dia tahu was-was. Kadang-kadang dia basuh muka 3 kali, basah macam apa, basuh sekali. Dia itu. Was-was ni penyakit, salah satu penyakit. Yang cara nak hilang, rajinlah baca 3 surah, 3 kul ini. Luar ni dapat keistimewaan dan kelebihan. Dan tadi benda-benda di dunia kita dapat, di hari akhirat juga kita akan dapat kelebihannya. Dan hanya sekali itu yang saya boleh berkongsi baca. InsyaAllah teman-teman akan datang, kalau ada kesempatan saya akan sambung baca berkenaan dengan kelebihan beberapa surah-surah ni. Untuk kelebihan kita bersama, merupakan salah satu jalan kita ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beramal dengan surah-surah ini. Hatta hin, kulla hin, wa nastawdi'ukumullah. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kurang itu atas kekurangan yang Allah beri kepada saya mohon maaf, mohon ampun jika terkasar bahasa, terkhilaf bicara, yang salah minta diperbetulkan. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, nashhadu wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdina siratal mustaqim. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.